Baginda juga adalah seorang imam solat. Hari-hari jadi imam, hari-hari jadi imam. Di masjid baginda, masjid Madinah. Dan tidak ada imam yang lain jika baginda ada pada waktu itu. Tak adalah kata Nabi imam nombor 1, Abu Bakar imam nombor 2 ke, Umar imam nombor 3 ke, tak ada. The Prophet was the only imam. Hanya baginda seorang saja imam. Kita ada berapa imam? Ada masjid surah sampai 5 imam. Hebat kita tak? Tapi kadang-kadang ada kes, tak ada imam juga. Jemaah lain nak jadi. Imam banyak kuliah. Kadang-kadang nasi tambah mari semayang duduk belakang. Komat dah, tak naik-naik. Member tanya, "Ji, kau tak gigi naik?" "Ush, imam tak ada hari ni." Nasi pun cengelak juga. Geng-geng kita kat tu bukan cengelak, dia dah tak ada imam kan, dia tahulah kan. Ini cerita lama dah ni ya. Kita pun duduk dengan geng-geng masjid juga, surau juga. Kita pun di kalangan pengurusan masjid juga, surau juga. Kita bukan tak tahu kan. Patutnya kalau imam sampai 3 orang, 4 orang tak berlaku lah. Imam tak ada sebab dah ada jadual. Tapi kadang-kadang dah ada jadual pun kita kadang-kadang nak balik kampung, kita tukar. Ada emergency tertentu, kita tukar. Tapi yang ganti tu make sure kena hadir lah. Yang tak boleh tu, dah tahu kita ada kerja, kita miss waktu kita tu, kita tak tukar orang lain. Dia diam gitu aja. Kita expect nanti ada lah orang ganti tu. Ada lah orang ganti tu. Tak boleh. Awak dah lah dapat allowance fix every month. Awak Jais bagi pun awak ambil. Surau masjid pula bagi allowance yang berasingan. Sebab awak Jais bagi tu, dia dah nak kata sikit kan, marah pula mereka kan. Tapi masjid surau kena tambah lah. Takkanlah nak bagi 600-700 aja allowance pada imam kita, bagilah lebih sikit lah. Masjid kita tambah lah, masjid banyak duit kan. Beratus ribu duit kat masjid, simpan buat apa? Bagilah untuk benda-benda seumpama ni. Jadi tengok Rasulullah SAW, dia jadi imam seorang-seorang dia je, tapi tak pernah ada kes baginda miss sebagai seorang imam. Kecek bab imam, mari lalu dah imam. Kau tahu-tahu kita kecek bab dia. Adalah sekali dua baginda miss kerana ada perkara yang penting, ada puak-puak muhajirin ataupun ansar macam tu lah, orang Islam, sahabat-sahabat yang ada bergaduh, baginda pun pergilah menyelesaikan masalah mereka. Dan ini kita belajar dalam bab al-istikhlaf. Dalam bab solat berjemaah tu, dia mesti ada bab al-istikhlaf. Imam dia tahulah istikhlaf apa je? Apa saya? Bab menggantikan imam. Maknanya bila imam tak ada, kita boleh ganti tak? Ganti-ganti imam ni ada dua. Ganti daripada awal. Imam malam ni tak ada. Dia hamba tak ada malam ni. Awak tolong gantilah. Itu istikhlaf. Ya tak? Satu lagi istikhlaf ketika solat dilakukan. Tak kala imam terbatas solatnya. Tengah-tengah semayang, batas semayang. Takkan imam nak teruskan, dia berhenti semayang kan? Jadi orang lain naik, ganti. Jadi imam lah sekejap. Ya tak? Jangan malu-malu kucing pula duduk belakang imam tu. Naik lah. Itu dia panggil istikhlaf. Memang ada dilakukan oleh Nabi lah. Ya. Saya tak pastilah Nabi digantikan semasa baginda solat. Tapi sahabat menggantikan Nabi daripada awal solat ada. Adalah satu ada dua kes. Atau 2 atau 3 kes. Baginda keluar, dia ada urusan. Ya. Tapi dia pesan dah, kalau aku tak ada nanti, suruh fulan bin fulan naik jadi imam. Ganti. Boleh. Mana kata Nabi pun ada miss, pasal Nabi ni pun ada isu-isu tertentu yang dia kena selesaikan. Tapi dia suruh ganti lah. Bukan tinggal gitu je. Dan bila Nabi settle misalkan masalah itu, Nabi datang. Semayang tak habis lagi. Nabi jadi makmum di belakang. Masbuk. Untung juga kan. Kalau tak ada hukum masbuk nanti, payah kita. Asyik nak maafi aja. Ya tak? Dan ketika baginda sakit, baginda sakit memanglah Abu Bakar ada kes dia jadi imam, ya. Dan begitu juga ketika Nabi SAW keluar untuk berperang, peperangan kan. Pasal zaman Rasulullah ni ada 20 lebih peperangan, ya, hak besar-besar lah. Jadi masa tu memang Nabi tak ada imam lah, ya. Mungkin digantikan oleh orang lain, tapi nak cerita begitu, ya.
Nabi juga seorang pemimpin negara. Mestilah rutin seorang pemimpin tidak sama, betul tak? Banyak kerja jadi pemimpin ni. Nak pemimpin negara, ialah memang Madinah ni bukan besar mana pun. Tapi ke busy juga. Ya? Baginda jadi qadi. Orang ada masalah suami isteri, jumpa Nabi. Ya tak? Suami aku ni, ya, ilak aku. Macam mana? Tahu ilak? Tak tahu. Tak faham doa tu. Nikah 30 tahun dah. Suami aku ataupun isteri aku nak khuluk. Tahu khuluk? Tak tahu belakang ni. Kena buat fik pernikahan pula sini. Habis buku ni ajar fik nikah pula, Syekh. Ada fik pernikahan sini, Syekh? Ada dah? Dia ajar sampai mana dah? Ha? Yalah, sampai mana lama tu? Dah lama khuluk ilat dah tak sampai lagi. Lepas dah? Tahulah, ada idea. Nanya ni. Ya. Suami aku ceraikan aku. Jadi jumpa Nabi belaka tu. Nabi qadi. Ya. Dan of course lah, petikan yang lain yang melibatkan harta, ada member tu dia ada tanah dan dia usulkan tanah itu. Ya. After few years, dah bertahun dah dia uruskan tanah tu. Tanah tu dia duk cucuk tanah apa itu ni. Tiba-tiba mari orang lain ngaku tanah dia. Tanah aku ni. Jumpa Nabi. Nabi kata dia kindi dengan Hadrami, ya. Satu orang daripada Kindah, satu orang daripada Hadramaut. Ya. Seumpama dia kalau sunat Abi Daud, bila kita belajar bab saksi sumpah dia, biasa hadis tu dia ada di banyak tempat lah. Jadi dia dakwa, ni tanah aku ni. Nabi kata, dah mu kata tanahmu, mari sini, bukti ya. Alaka bayyinatun? Qala la. Nabi kata kepada pengusaha tanah itu, falaka yaminuhu. Ya. Maksudnya kalau kita dakwa sesuatu, kita kena buat bukti. Kalau kita tidak ada bukti, orang yang didakwa mesti bersumpah. Itu kaedah dia. Dalam bab harta lah. Pasal zaman dulu mana ada documentation. Tanah mana ada geran, Syekh? Ya tak? Jadi kalau orang mendakwa sesuatu, dia mesti buat bukti lah. Mu kata ni tanahmu, mana bukti? Saksi ke? Nabi kata kalau awak tak ada bukti, orang yang didakwa mesti saksi. Mesti sumpah. Kalau dia berani sumpah, teruslah harta tu dia pegang. Tapi kalau dia tak berani sumpah, walaupun member ni tak ada bukti, dia pergi kat member ni pula. Tapi awak nak sumpah, awak kena berani ya. Kalau awak sumpah, awak nipu, nanya awak. Ya tak? Boleh sumpah? Saya bersumpah. Dia bersumpah. Aku bersumpah ni tanah aku. Habis ya? Jadi member tu kata, mana boleh main sumpah-sumpah begini ya Rasulullah? Innahu rajulun fasiq. La yubali bima yahlif alaih. Dia ni bukan kira mana sumpah-sumpah, tak boleh makan ya Rasulullah. Nabi kata tidak ada benda yang boleh kita buat lebih daripada ini melainkan bersumpah. Ya. Macam li'an lah, ni'am macam tu juga. Kan? Pernikahan jumpa sampai li'an dah. Suami tuduh isteri berzina, patut dia kena bawa bukti, saksi 4 orang. Tapi kalau dia tak ada bukti, tak ada saksi, tak apa, dia kena bersumpah. Tapi tak boleh lebih daripada itu. Macam ada sahabat Nabi tu kan, Hilal bin Umayyah, dia tuduh bini dia berzina. Dia tengok sendiri. Mu tengok tak tengok, mu kena bawa mai saksi. Kalau mu tak ada bukti, tak ada saksi, mu kena bedal 80 kali. Tapi dia tak ada bukti. Akhirnya Allah Ta'ala turun, kena sumpah je lah. Dia panggil li'an tu kan, sumpah lah anak. Suami sumpah lah anak isteri, isteri sumpah lah anak suami. Ya. Tapi setakat tu je lah. Kalau dia berzina betul pun, itu dia dengan Tuhan. Sebab tu bila dah habis li'an tu, Nabi kata pada sahabat dia, mu tengok nanti perempuan ni kalau dia beranak nanti, mu tengok anak begini, dia kepunyaan penzina tu lah, lelaki tu, nama Syarif bin Sahmak. Beranak, butir-butir Syarif bin Sahmak. Kalau ikut, dia berzina lah kan? Tapi pasal apa Nabi tak ambil tindakan apa-apa? Pasal waktu Tuhan suruh, sumpah je. Lebih tu kerja dia. Ya. Lepas tu Nabi kata, laula kitabullah lakana baini wa bainahu sya'nun. Kalau telah tidak disebabkan dengan kitab Allah, Allah Ta'ala suruh stop sampai sumpah saja, nescaya aku akan lakukan sesuatu ke atasnya. Kata para ulama, mungkin Nabi akan buat balik, Nabi akan rejam dia lah. Nak cerita gitulah kan. Ya. Nak cerita Nabi qadi lah. Macam-macam pertikaian.
Ada lagi kerja-kerja Nabi yang lain. Ala kulli hal,